A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah kita dapat lagi bersama-sama untuk kita meneruskan kelas pengajian kita berkenaan dengan ringkasan Sahih Imam Muslim, yang mana kita sampai itu kepada bab yang ke 55 berkenaan dengan tajuk bagaimana Rasulullah SAW dibelah jantung dada baginda untuk kali kedua, dan pembersihan dada baginda, jantung baginda, dan pengisian jantung baginda dengan hikmah dan iman ketika Isra'. Mana Nabi SAW dibelah jantung baginda first time ketika mana baginda kecil, yang kita baca itu, dan juga second time ketika mana baginda nak diisra'kan. Dan para ulama ada membahaskan itu, kita kata ada yang menyatakan bahawa benda itu berlaku sekali saja, tapi actually benda itu bukan benda yang sama, bahkan dua perkara yang berlainan. Mana dalam ketika ketika kecil baginda, jantung baginda dibelah dan dibuang kotoran yang ada dalamnya dan dibasuh. Dan bahkan ketika itu syaitan yang dibuang adalah was-was syaitan. Manakala ketika mana untuk Isra' yang diisi dan juga diletakkan dalam jantung baginda adalah iman dan juga hikmah. Iman dan juga hikmah. Maka dengan sebab itu kita kata untuk menambah keyakinan baginda sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan apa yang akan baginda lihat. Kerana benda berkenaan kalau dia kata tidak ada dengan cara dengan kita panggil keyakinan yang tinggi, maka kita akan mudah was-was dan sebagainya, ragu-ragu. Sebenarnya actually benda yang luar daripada batasan akal. Bila baginda sallallahu pada malam berkenaan diisra'kan daripada diperjalankan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Yang mana kita kata perjalanan Nabi SAW tadi, para ulama bahaskan, ke jumhur para ulama menyatakan ia adalah benda yang hissi, mana fizikal, bukannya benda spiritual semata-mata. Kerana kalau spiritual semata-mata, walaupun sebenarnya jawapan dia sama, bila kita kata para anbiya punya mimpi, ia adalah benar walaupun mimpi saja. Kerana baginda para anbiya ini tidak ada sebarang perkara yang datang kepada mereka datang daripada khayalan, bahkan semua daripada wahyu Allah Taala. Namun begitu, penentangan golongan musyrikin Mekah terhadap Isra' baginda SAW menunjukkan apa yang Nabi sampaikan atau sebut kepada mereka adalah physically, not spiritually. Kalau orang tu boleh mengaku dia mimpi apa saja dan tak siapa kata masalah. Contoh kata saya kahwin anak raja, orang tadi kan mimpi kahwin anak raja, nothing, nobody say anything kan. Sebab apa? Pasal mimpi boleh berlaku apa saja. Tapi bila golongan musyrikin Mekah banyak yang kita menentang dan juga cuba bawa orang bersoal jawab dengan Nabi SAW berkenaan Masjidil Aqsa dan sebagainya, ia menunjukkan bahawa yang Nabi dakwa atau sebut adalah physically, not spiritually. Faham Okey, jadi kita bincangkan itu dan kita kata hadis Abu Zar dan juga satu lagi hadis yang kita baca ni berkenaan dengan macam mana Nabi SAW dibelah jantung baginda. Abu Zar, yang satu lagi Anas Malik bin Sa'sa'ah. Dia kata apa? Hadis 130. Wa an Malik bin Sa'sa'ah. Malik bin Sa'sa'ah qala, beliau berkata, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi SAW, bersabda Nabi SAW, baina ana indal baiti bainan naimi wal yaqzan. Sedang mana ana, aku, indal baiti, di si bait. Satu orang datang di rumah, dia kata di si bait, bainan naimi wal yaqzan, di antara jaga dan juga tidur dan juga jaga, mana sedar. Idh sami'tu qailan yaqul, tiba-tiba aku mendengar seorang yang berkata somebody who's speaking, berkata-kata, ahadus salasati bani rajulain, dan yang dimaksudkan dengan seorang tu berkata tu, dia salah seorang di antara tiga orang lelaki. Satu, ahadus salasati bani rajulain. Okey, dia kata ahadus salasati baina rajulain. Okey, betul maksud dia. Ahadus salasati baina rajulain.
Ya, ahadus salasati baina rajulain baina ahadus salasati. Okey, sekejap. Syarhun. Ya. Okey. Okey lah, betul. Dia kata ahadus salasati baina rajulain. Mana salah seorang dua daripada dua orang lelaki Maksudnya ketika datang kepada Nabi SAW tu bukan satu je malaikat, tapi dia datang lebih satu malaikat. Okey. Jadi dia kata ahadus salasati baina rajulain. Okey. Dia kata salah satu dari antara dua lelaki. Actually, dan ada juga menyatakan bahawa Nabi SAW ketika tidur tu tidur bersama dengan orang lain. Mana ada orang tidur bersama Nabi SAW. Tapi dia kata yang salah satu di antara tiga, yang tengah-tengah tu. Mana tiga, yang tengah-tengah. Mana tiga orang tidur, Nabi tengah. So dia orang kata yang tu, yang tengah-tengah tu. Dan datang malaikat tu datang, dia kata tu yang tengah tu. Mana nak ambil. Lalu fa'uti tu, lalu dia kata fa'uti tu. Lalu didatangkan kepadaku, dibawakan kepadaku. Fantuliqabi, lalu dia orang bawa aku. Fa'uti tu bitastin min zahab, lalu dibawakan kepadaku dengan tastin min zahab, dengan satu bejana daripada emas. Fiha min ma'i zamzam, yang dalamnya ada daripada air zamzam. Yang ini kenapa para ulama gunakan dalil ini untuk menyatakan bahawa penggunaan bekas yang emas kan, kita kata tak dibenarkan untuk kita minum, contoh macam makan dan sebagainya. Tapi pembersihan organ ke dan sebagainya dengan bekas tadi tak menjadi masalah. Manakala dia kata orang tu berwuduk dengan bekas daripada emas, dia ambil air, ada bekas emas, dia ambil air, wuduk dia sah. Pasal dia bukan syarat benda tu tadi, tak boleh, dia tak ada masalah. Bahkan para ulama bahaskan berkenaan tajuk diharamkan guna, tapi kalau nak kata wuduk sah. Pasal dalam ketika Nabi SAW dibasuh jantung baginda, air zam-zam tu dibawakan dalam bekas emas, maka tak menjadi masalah. Dia pembersihan dengan bekas emas ke tak ada masalah, tapi menggunakan sebagai bekas makanan tak boleh. Faham Dan pembersihan tadi adalah sah. Dia kata fiha min ma'i zamzam, yang dalamnya ada air daripada zamzam, Dan dia kata situ, fashuriha sadri ila kadza wa kadza. Fashuriha sadri ila kadza wa kadza, mana lalu dibukakan dadaku daripada sini ke sini. Okey. Qala Qatadah, berkata Qatadah, faqultu lilladhi ma'i, ma ya'ni, lalu aku kata kepada orang yang bersamaku, yang ada bersamaku, apa maksud dia? Pasal Malik bin Su'ad cerita hadis tu, antara yang mendengar dia adalah Qatadah dan lain-lain. Tapi dia kata kepada orang sebelah dia, kata apa maksud dia dari sini ke sini, sekian, mana daripada sekian ke sekian. Qala, orang tu kata ila asfali batnihi, mana daripada sini sampai ke bawah perut dia. Mana bawah perut, mana pasal pusat lah, bawah perut. Jadi belah ke situ. Summa usya imanan wa hikmata, kemudian diisikan mana dalam jantungku, ke dalam dadaku, imanan wa hikmata, dengan iman dan hikmah. Summa utiya bidabatin abyadah, kemudian dibawakan kepadaku dengan satu binatang berwarna putih. Yuqal lahu buraq, ini namakan buraq. Wa dzakara hadis ini disebut dengan panjang. Mana di sini sebut kita nak ambil bahagian berkenaan belah jantung. Nanti sampai pada bab dia kita akan baca berkenaan dengan Isra Mi'raj secara komplit. Tapi ini sekarang kita ambil berkenaan dengan tajuk apa jantung Nabi SAW dibelah, dada dia dibelah dan diisikan dengan iman dan hikmah. Iman dan juga hikmah. Okey. Jadi dan kita kata dalam perkara ni dan buraq dan sebagainya, benda-benda ni tak punya masalah. Saya ada tengok satu macam dialog ke debat, tak pasti. Pasal orang yang diletakkan untuk berdebat tu tak layak pun nak berdebat. Pasal dia seorang jurnalis yang kita tahu memang asal Arab tapi bukanlah beramal Islam sangat. Ni banyak orang cakap itu. Jadi dia ketika bercakap tu dengan Richard Dawkins, yang tak percaya Tuhan tu, dan dalam soalan ditimbulkan, dia kata macam mana korang orang Islam ni boleh percaya korang punya prophet naik binatang rupa sekian, naik ke langit dan sebagainya. Jadi macam fairy tale dia cakap itulah. Jadi tapi wartawan tu jawab agak pandai juga. Dia kata apa masalah kami nak percaya perkara sekian? Kami telah percaya benda lagi besar. What is the bigger thing? The bigger thing is actually kita percaya dia ni ada utusan Tuhan. Itu lagi besar berbanding dengan masalah Nabi naik
Buraq. It's bigger. Pasal benda tu lagi penting, lagi besar. Berkenaan baginda SAW tidur macam mana sebagainya. Itu lain cerita. Tajuk pertama sekarang adalah berkenaan apa? Dia Rasulullah. Yang itu paling besar. Kalau itu dah lepas, batasan tu anda dah lepas, anda tak ada masalah untuk terima benda lain. Tapi kalau dia kata yang itu tak lepas, then the question is actually keep going. Kenapa ini, kenapa itu, kenapa sekian, kenapa sekian, kenapa sekian. Tapi bila lepas tahap yang pertama tu, Muhammad Rasulullah dah betul-betul total kita faham, maka tak ada masalah. Apa Nabi sabdakan kita tak menjadi sebarang persoalan. Tapi kalau itu tak lepas, ni masalah timbul dia. Ialah kita kata, dia kata kami percaya dia benda lagi dahsyat daripada itu. Apa dia? Kami percaya dia bawa wahyu dari langit. It's actually bigger daripada apa? Daripada masalah dia naik apa. Tahu tak? Pasal itu lagi dahsyat untuk anda percaya. Macam kita terangkan berkenaan Isra' Mi'raj kan. Untuk percaya berkenaan Isra' Mi'raj tadi, yang lebih besar untuk anda percaya adalah masalah dia ni utusan Tuhan. Kalau kita kata tak jumpa Isra' Mi'raj dia tak berlaku ke, still dia adalah utusan Tuhan. Itu lebih besar berbanding dengan percaya benda lain. Faham? Kalau dia kata Isra' Mi'raj tadi kita tak tahu ya ke tidak, tak dapat kepastian ya ke tidak, tak penting. Yang penting adalah anda kena faham bahawa apa? Muhammad Rasulullah. Bahawa Allah Ta'ala beri kepada baginda SAW mukjizat yang begini supaya baginda tidak teragak-agak. Allah Ta'ala bina baginda SAW. Macam mana Allah Ta'ala bina dalam surah Taha Allah Ta'ala sebut berkenaan dengan Musa. Allah kata wastana'tuka li nafsi. Aku buat engkau untuk diriku. Maksudnya aku jadikan kau lalui semua proses tadi untuk engkau jadi utusanku. Maksud dia. Mana benda tu memang kita kata memang Allah Ta'ala aturkan. Macam bila Nabi SAW lahir dalam keadaan anak yatim. Jadi bukan benda tu tak sengaja, memang disengajakan. Kenapa? Kerana untuk membina Nabi SAW menjadi seorang yang tabah. Kan? Orang kata tidak mudah mengadu, tidak mudah pasal dia kalau manusia ni mengadu bila dia ada tempat bergantung. Kalau dia kata orang tak ada tempat bergantung, dia akan apa? Dia akan redha dan juga pasrah. Kalau dia kata ada tempat bergantung, siap. Kan? Jadi di situ keadaan dia, Allah Ta'ala bina. Jadi antara pembinaan Allah Ta'ala untuk Rasulullah SAW supaya baginda bertambah yakin dan melaksanakan tugasan baginda dengan berterusan adalah Allah Ta'ala berikan baginda diperjalan kepada waktu malam dan dimi'rajkan daripada Baitul Maqdis ke langit ketujuh untuk 5 solat dan juga dipulang kembali dalam satu malam. Itu benda yang kita kata sebagai keyakinan bagi baginda. Kita pula asas pertama tu Muhammad Rasulullah tu memadai untuk kita. Tak payah benda-benda lain. Kita tahu macam mana Nabi banyakkan air sedikit, tak kisah. Tak penting untuk kita, tak dapat tahu pun tak mengapa. Pasal memang mukjizat tu diadakan pada waktu itu untuk orang yang hadir depan dia. Ya, adapun kita sekarang ni bila mukjizat ini datang untuk tunjuk kita, uji iman kita. Kalau kita memang Muhammad Rasulullah tu benar, kenapa kita nak persoalkan yang lain? Sebab Allah Ta'ala yang memperjalankan bukan Nabi jalan sendiri, tapi yang memperjalankan baginda adalah Tuhan menjadikan alam ni. Tak pelik untuk Nabi SAW sampai dan sebagainya kerana kuasa yang mengawal baginda ketika itu adalah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham Baik. Dia kata fastukhrija qalbi, kemudian dibelah jantungku, faghusila bima Zamzam, lalu dibasuh jantungku dengan air Zamzam, semua ida makanan kemudian dipadikan kepada tempatnya. Okey. Thumma husya imanan hikmah, kemudian diisikan dengan iman hikmah. Thumma utitu bidabatin abyadah, kemudian dibatangkan kepadaku dengan binatang yang berwarna putih, yuqalhu buraq, namakan binatang berkenaan sebagai buraq. Yang lafaz yang kita bincangkan itu mana yang Anas bin Malik nyatakan bahawa dia nampak kesan belahan berkenaan di atas dada Nabi SAW. Maksudnya benda berkenaan adalah fizikal, bukannya spiritual. Physically Nabi telah dibelah jantung baginda SAW. Jadi maksud dia kalau dia kata ada seorang tu nak kata lalui semua Nabi SAW lalui, jangan. Kan IJN tak ada perkhidmatan basuh jantung. Kan dia belah jantung tapi tak ada buat kerja yang tu. Dia jangan buat kerja bukan. Memadai dengan apa yang Nabi ajarkan. Mana kita nak lawan nafsu kita ke baiki diri kita, tak perlu kita minum klorok ke kan. Klorok mati tau. Actually klorok pun tak sampai jantung terus. Sebab siapa-siapa minum makanan, minum ke makan ke, dia perlu lalui proses penghadaman, kemudian masuk usus, daripada usus kecil baru masuk darah. Masuk darah baru sampai jantung. Tahu? Mana tak guna kalau tu. Kalau dia nak direct sampai jantung, dia kena tebuk lubang dekat dia punya artery vein yang dekat belah peha tu. Itu straight sampai jantung. Sumbat kat situ. Ya kan? Sumbat situ boleh. Yang lain tak boleh. Tak sampai jantung. Makan kita makan, nak sampai jantung tu kena dekat usus kita dahulu. Dan mati tu. Kan? Pasal benda tu cili dia akan rosakkan usus kita. Jadi secara asasnya kita kata Nabi SAW ini adalah untuk baginda, bukan untuk kita. Pasal baginda diberikan tanggungjawab yang berat, maka tak nak beri kelebihan pada baginda banyak. Untuk kelebihan tadi adalah tanggungjawab. Berulang kali saya kata, kelebihan yang diberi kepada manusia untuk tanggungjawab, bukannya untuk setakat privilege. Allah Ta'ala tak pilih seseorang, melainkan berikan suatu benda, melainkan untuk tanggungjawab.
Bukannya setakat untuk berbangga-bangga dengan kelebihan yang ada. Mungkin banyak orang dia kata bila baca kisah para anbiya, dia kata kalaulah aku dapat. Tak penting pun kita dapat. Pasal kita, nilai kita di sisi Allah Ta'ala adalah ketakwaan, bukan berkenaan masalah apa magic kita miliki. Tahu? Macam datang dari taklim lama dah. Dah berjalan tahir belum? Kan ada orang kata tak belajar Islam taklim dapat kan 3-4 minggu dah boleh jalan tahir. Baru tu kasyaf. Dah kasyaf belum? Tak kasyaf lagi. Tak payah kasyaf pun tak apa. Yang penting tadi bukan masalah itu. Faham Jadi sekejap Okey. Baik, bab yang ke-56 hadis ni panjang sikit. Actually hadis ni sebenarnya banyak riwayat daripada sahabat dan juga dan juga daripada ni mungkin dia ambil satu hadis saja, tapi yang paling komplit lah. Kita baca insya-Allah. Baik. Bab 56, bab 56. Bab 56. Ma khassallahu bihi Muhammadan nabiyana sallallahu alaihi wasallam min karamatil Isra. Ma khassallahu bihi Muhammadan nabiyana sallallahu alaihi wasallam min karamatil Isra. 131. An Thabit al-Bunani, an Thabit al-Bunani, an Anas bin Malik, an Anas ibn Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala utitu bil buraq. Ni sambungan hadis tadi. Wa huwa dabbatun abyadu tawilun fawqa al-himari wa duna al-baghli yada'u hafirahu 'inda muntaha tarfihi qala farakibtuhu hatta ataitu baital maqdisi qala farabattu bil halqati allati yarbitu bihal anbiya'u qala thumma dakhaltu al-masjida fasallaitu fihi rak'ataini thumma kharajtu faja'ani Jibrilu alaihi salam bi'ina'in min khamrin wa ina'in min labanin fakhtartul labana faqala Jibrilu ikhtartal fitrata qala thumma araja bina ila as-sama'i fastaftaha Jibrilu faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammadun qila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi qala fafutiha lana fa idza ana bi adama farahhaba bi wa da'a li bi khairin thumma araja bina ila as-sama'i ath-thaniyati fastaftaha Jibrilu faqila man anta qala Jibril qila wa man ma'ak qala Muhammad qila wa qad bu'itha ilayhi qala qad bu'itha ilayhi
قال قد بعث إليه قال ففتح لنا فإذا أنا بابني خالتي عيسى بن مريم ويحيى ابن زكريا صلوات الله عليهما فإذا أنا بابني خالتي عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما فرحبا ودعا لي بخير فرحبا ودعوا لي بخير ثم عرج بي إلى السماء الثالثة إلى السماء الثالثة فاستفتح جبريل فقيل من أنت قال جبريل قال ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بيوسف إذا هو قد أعطي شطر الحسن فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء الرابعة فاستفتح جبريل قيل ومن هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا مريم 57 ثم عرج بنا إلى السماء الخامسة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بهارون قال فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السادسة فاستفتح جبريل قيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بموسى فرحب ودعا لي بخير ثم عرج بنا إلى السماء السابعة فاستفتح جبريل فقيل من هذا قال جبريل قيل ومن معك قال محمد قيل وقد بعث إليه قال قد بعث إليه ففتح لنا فإذا أنا بإبراهيم مسندا ظهره إلى البيت المأمور وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه ثم ذهب بي إلى سدرة المنتهى فإذا ورقها كآذان الفيلة وإذا ثمرها كالقلال قال فلما غشيها من أمر الله ما غشي تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها فأوحى
فأوحى الله إلي ما أوحى فأوحى الله إلي ما أوحى ففرض علي 50 صلاة ففرض علينا 50 صلاة في كل يوم وليلة فنزلت إلى موسى فقال ما فرض ربك على أمتك قلت 50 صلاة قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف فإن أمتك لا يطيقون ذلك فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم قال فرجعت إلى ربي فقلت يا ربي خفف على أمتي فحط عني خمسة فرجعت إلى موسى فقلت حط عني خمسا قال إن أمتك لا يطيقون ذلك فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف قال فلم أزل أرجع بين ربي وبين موسى حتى قال يا محمد إنهن 5 صلوات كل يوم وليلة لكل صلاة 10 فذلك 50 صلاة ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة فإن عملها كتب له عشرا كتبت له حسنة فإن عملها كتبت له عشرا Maksud dia ada hazaf kat situ. Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha lam tuktab syai'a. Fa in amilaha kutibat sayyi'atan wahidah. Qala fanazaltu hatta intahaitu ila Musa. Fa akhbartuhu faqala irji' ila rabbik fas'alhu at-takhfif faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad raja'tu ila rabbi hatta istahyaitu minhu wa min hadis Abi Dzar qala hadis ni sebenarnya balik pada yang atas tadi, yang ketika belah yang awal falamma alawna as-samaa ad-dunya fa idza rajulun an yaminihi aswidatun tak ada ke tak ada? Ada. Saya nampak silap ke kertas macam tak ada je. Ada kan? Okey. Bawah kan? Falamma alawna as-samaa ad-dunya fa idza rajulun an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun qala fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika wa idza nadhara qibala shimalihi baka faqala marhaban bin nabiyyi salih wal ibni as-salih marhaban bin nabiyyi salih wal ibni salih wa hakadha qala Ibrahim wa sairul anbiya yaquluna marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih wa sairul anbiya yaquluna marhaban bin nabiyyi salih wal akhi salih qala faqultu ya Jibril man hadha qala hadha Adam wa hadhihi al-aswidatu min an yaminihi wa an shimalihi wa hadhihi al-aswidatu an yaminihi wa an shimalihi nasamu banihi fa ahlul yamini ahlul jannah
fa ahlul yamini ahlul jannah wal aswidatul lati an shimalihi wa aswidatul lati an shimalihi ahlun nar, ahlun nar. Fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika, fa idza nadhara qibala yaminihi dhahika, wa idza nadhara qibala shimalihi baka, wa idza nadhara qibala shimalihi baka. Sabaqa takhrijuhu 129. Wa min hadis 123. Wa min hadis Ibn Abbas, wa min hadis Ibn Abbas wa Abi Habbah al-Ansari, wa min hadis Ibn Abbas wa Abi Habbah al-Ansari qala Rasulullah SAW, qala Rasulullah SAW, thumma urjabi hatta zahartu, thumma urjabi hatta zahartu limustawa asma'u fihi sarifal aqlam, asma'u fihi sarifal aqlam, asma'u fihi sarifal aqlam. 130. Wa min hadis Anas, wa min hadis Anas faqala hiya khamsun wa hiya khamsun, hiya khamsun wa hiya khamsun la yubaddalul qawlu ladayya, la yubaddalul qawlu ladayya, wa fihi thumma udkhiltul jannata, thumma udkhiltul jannata fa idza hiya janabidul lu'lu'i wa idza turabuha al-misk, wa idza turabuha al-misk. Sabaqa takhrijuhu 130. 130. Wa min hadis Malik bin Sa'sa'ah qala, wa min hadis Malik bin Sa'sa'ah qala falamma jawaztuhu yakni Musa baka fanudiya ma yubkik qala rabbi hadha ghulamun ba'astahu ba'di, hadha ghulamun ba'astahu ba'di yadkhulu min ummatihi al-jannata, yadkhulu min ummatihi al-jannata aktsaru mimma yadkhulu min ummati, aktsaru mimma yadkhulu min ummati. Wa fihi haddatsa Rasulullah sallallahu, wa fihi haddatsa Rasulullah sallallahu annahu ra'a arba'ata anharin yakhruju min asliha nahran zahiran, yakhruju min asliha nahrani zahiran wa nahrani batinan, wa nahrani batinan. Faqultu ya Jibril, ma hadhihi al-anhar, ma hadhihi al-anhar? Faqala amma an-nahrani al-batinan, amma an-nahrani al-batinan fa nahrani fil jannah, fa nahrani fil jannah, wa amma zahirani fan-nilu wal furat, fan-nilu wal furat. Sabaqa takhrijuhu bi raqmi 130. 133. Wa an Abdullah qala lamma usriya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, lamma usriya bi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam untuhiya bihi ila sidratil muntaha, intuhiya bihi ila sidratil muntaha wa hiya fis sama'i sadisati, wa hiya fis sama'i sadisati wa ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ard, wa ilaiha yantahi ma yu'raju bihi minal ard fayuqbadu minha, wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha, wa ilaiha yantahi ma yuhbatu bihi min fawqiha fayuqbadu minha. Qala idh yaghsha sidrata ma yaghsha, idh yaghsha sidrata ma yaghsha. An-Najm 16. Qala farashun min dhahabin. Qala u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan, u'tiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thalathan, u'tiya as-salawati al-khamsa wa u'tiya khawatimi suratil baqarah, wa u'tiya khawatimi suratil baqarah wa ghufira liman lam yushrik billahi min ummatihi syai'a, ay al-muqhimat, ghufira al-muqhimat ay liman lam yushrik billahi min ummatihi syai'a, al-muqhimat. Baik, ni atas balik. Dia yang hadis yang panjang tu satu penuh, kemudian yang lain-lain tu isi tengah-tengah dia, mengisi tengah-tengah pengisian apa yang kita akan baca sekejap lagi. Baik. Baik. Bab ma khassallahu bihi Muhammadan nabiyana, apa yang dikhaskan dengannya oleh siapa? Oleh Allah. Terhadap siapa? Terhadap Nabi Muhammad. Siapa? Nabi kita. Apa yang dikhaskan oleh Allah dengannya Muhammad, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, min karamati Isra, daripada kemuliaan Isra, bulan Isra. Dan Isra ni actually para ulama bercanggah pendapat berkenaan masalah bilakah ia berlaku. Okey, bilakah ia berlaku.
uh, ada yang mengatakan bahawa dalamnya bahawa dia berlaku lebih kurang dalam 15 bulan selepas Nabi dilantik sebagai Rasul. Ada yang kata macam tu. Dikatakan pendapat ini oleh Az-Zuhri. Okay, Az-Zuhri. Okay. Dan ada yang mengatakan bahawa dia ni adalah malam yang ke-27 daripada Rabiul Akhir sebelum hijrah, setahun sebelum hijrah, menelas hijrah tahun ke-13, tahun ke-12 tu. Ada yang kata macam tu. Dan berkata Ibn Ishaq pula pendapat ketiga, pendapat kedua kata 27 Rabiul Awal. Rabiul Akhir. Yang tadi kata yang pendapat awal daripada Az-Zuhri, dia kata 15 bulan lepas Nabi dilantik sebagai Rasul. Dan Ibn Ishaq pula berkata diisra'kan baginda SAW. Okey. Dan waktu tu telah tersebar Islam tu di Mekah dan juga kabilah-kabilah yang ada. Dan berkata Az-Zuhri dan itu Az-Zuhri kata ia adalah selepas perutusan Nabi SAW 5 tahun. Ada kata 5 tahun lepas Rasulullah jadi Rasul. Okey. Ini dah macam-macam lah ini perubahan. Dia kata tidak ada sebarang percanggahan berkenaan bahawa Khadijah solat bersama baginda setelah fardunya solat. Dan tidak tidak ada percanggahan bahawa Khadijah telah meninggal sebelum daripada hijrah. Ada kata 3 tahun, ada kata 5 tahun. Jadi para ulama bercanggah pendapat pasal kita ada solat Nabi dengan apa? Pasal dia actually benda ni tajuk dia pasal ada kaitan dengan solat. Pasal ada kaitan masalah kedudukan solat ni. Pasal Nabi SAW diberikan solat berkenaan. Ada kata diberikan 3 tahun dan benda tu lepas Khadijah wafat, meninggal. Ada kata tak, sebelum daripada Khadijah meninggal lagi dah datang Isra Mi'raj. Percanggahan pendapat ni banyak tajuk dan sebenarnya kita tak tahu pun tak apa bila tarikh dia. Orang kita sambut bila? Bulan Rejab okay. Rejab ke? Rejab lah kan? Rejab. Okey. Jadi actually memang para ulama bersepakat bahawa malam Isra itulah difardukan solat. Ini tajuk dia kan. Sebenarnya kita kata perkataan solat itu atau solat. Nabi SAW sebelum dapat Isra Mi'raj, memang Nabi ada solat. Tapi solat macam mana tak tahu. Even actually dalam hadis yang kita baca tadi, Nabi sampai ke Baitul Maqdis, Nabi solat 2 rakaat. Nabi kata solat apa? Kan cara dia wallahu alam. Dan kita sebelum daripada syariat solat datang, kita tahu solat tu rupa macam mana. Bahkan macam sujud itu ada. Macam Nabi SAW ketika berada di Mekah, ketika orang macam Abu Jahal dan sebagainya kacau dia, tuangkan perut unta Nabi dengan solat kan. Macam-macam benda dia orang buat. Nabi solat dalam keadaan sujud memang sambil sujud. Cuma masalah tertib macam mana kita tak tahu. Adalah sebagian orang mengatakan bahawa dia macam ikut agama Ibrahim. Macam agama Ibrahim pun tak tahu juga. Jadi kita tak dapat clarification. Cuma kita kata ada ibadat yang dibuat oleh para sahabat dan Nabi SAW sebelum daripada diberikan Isra dan Mi'raj. Itu termasuk dalamnya solat. Tapi mereka bercanggah pendapat bila ada kata 15 bulan lepas Nabi jadi Rasul. Ada kata benda tu lepas 5 tahun. Ada kata benda tu berlaku lepas pada setahun sebelum hijrah. Ada kata 3 tahun sebelum hijrah. Jadi percanggahan tu timbul banyak lah. Dan paling famous sebenarnya actually yang 3 tahun sebelum hijrah lah. Yang tak lama selepas kematian Khadijah dan bapa saudara Nabi SAW. Banyak yang datangkan kisah tadi. Yang paling kuat adalah berkenaan dengan dia berlaku selepas daripada mana kematian Khadijah dan juga kematian bapa saudara Nabi Abu Talib. Lepas tu Allah Ta'ala berikan dan cili ada yang sebut, bahkan ada yang spesifik lepas daripada peristiwa Taif. Peristiwa Nabi dilempar dengan batu dan sebagainya di Taif. Ada kata macam tu pasal Allah Ta'ala nak berikan Nabi SAW kegembiraan baru. Supaya Nabi dapat benda-benda baru, keyakinan yang baru yang lebih kuat. Allah Ta'ala jadikan Isra Mi'raj itu berlaku. Jadi kita kata macam tak, ada kata 5 tahun selepas kenabian, ada kata 3 tahun 5 tahun sebelum selepas kenabian, ada kata 5 tahun sebelum hijrah, ada kata 3 tahun sebelum hijrah. Perbezaan tadi tak menjadi masalah. Bahkan kesepakatan para ulama berkenaan dengan tarikh pun tak ada. Tak ada siapa kesepakat dan tak ada sambutan sebenarnya. Jadi orang kita suka sambut kan, the great day for ni, tak perlu sambut. Maksudnya kita laksanakan apa yang Allah Ta'ala tuntut bagi kita. Itu dah sambutan kita kepada kemuliaan Rasulullah SAW. Tak perlu kita muliakan Rasulullah dengan rekaan kita masing-masing kan. Jadi kita jadi macam Kristian lah. Ada Saint Peter Day, Saint sekian-sekian day, ada hari kematian orang ni, hari commemoration dan sebagainya. Macam sultan raja. Raja ada tapi Nabi tak payah. Nabi tak perlukan benda berkenaan. Kalau kita kata kemuliaan Nabi SAW bukan dengan dinyanyikan, disuarakan, dinasyidkan, tapi dimuliakan Nabi SAW dengan diikuti apa arahan baginda.
Mana kita kata lebih nampak mulia di situ, agung Nabi SAW dengan apa lafaz baginda kita patuhi. Yang saya terangkan kan, berkali-kali saya kata kalau kita ada anak kan, tak ikut cakap kita, tak dengar je kita. Apa benda kita arah sikit tak dengar. Minta kemas tilam, tak kemas tilam kan. Minta sepinggan, tak sepinggan. Suruh kedai, tak kedai. Tapi tiap hari nyanyi untuk kita kan. Hari birthday dapat kek sebiji kan, sikit resepi. Itu pun dia kata murah dah kan. Tapi lah mana sedih, tapi budak tu nyanyi je. Mana ada mak bapak yang suka dengan anak macam tu kan. Kita kata anak dia kaki bodek, tapi benda lain suruh buat tak buat. Contohnya itulah. Jadi secara asasnya kita kata Isra' dan Mi'raj, kita terangkan Isra' ni apa, maksud dia berjalan malam. Jalan malam kita dah bincangkan dah hadis yang lepas, yang mana diperjalankan. Nabi diperjalankan malam Kanaan, bukan berjalan sendiri. Tempoh dia macam kita lah. Ada kata tarikh-tarikh itu tak disepakati. Tapi orang kita di Malaysia sambut daripada 27 Rejab. Bulan Rejab lah dia sambut kan, kerana apa? Kerana mengingati Isra' Mi'raj. Tapi sebenarnya bukan peringatan tu yang penting, solat tu. Solat tu yang penting. Baik. Jadi daripada sambungan, sebenarnya hadis sambung kepada hadis yang awal yang kita baca tadi. Daripada sahabat Ibn Nani, daripada Anas bin Malik, orang Islam bersabda, dia kata, utitu bil buraq, dibawa kepadaku buraq. Buraq, wahwa, dan buraq ni adalah dabatun, binatang, abyadun, yang putih, tawilun, tinggi. Tapi tinggi dia apa? Fauqal himar, lebih tinggi daripada keldai. Wadunal baghli, rendah daripada baghal. Sini. Tahu kuda? Tahu keldai? Bila kahwin kuda dan keldai dapat baghal. Tahu? Orang sebut baghal tu actually kalau orang hina orang yang lain pakai baghal tu actually maksud dia samakan orang tu. Kan kita ada mule dengan donkey. Mule tu keldai, baghal. M-U-L-E kan? Ke mule ke macam sebut je dah? Mule kan saya sebut kan masalah juga. Campur. Kuda lah, horse. Keldai. Actually baghal ni dia kenapa crossbreed tu berlaku? Sebab kuda boleh lari laju, tapi dia tak boleh bawa beban banyak. Keldai berjalan lembab, tapi dia boleh bawa beban lebih berat daripada kuda. Bila kahwin kan, crossbreed, dia dapat binatang yang laju macam kuda, kuat macam keldai. Cerita dia. Okey, tahu kan? Okey. Jadi keldai ni, baghal ni dia rendah sikit daripada kuda. Tapi antara baghal dengan keldai ni, buraq tengah-tengah. Dia tengah-tengah di antara saiz binatang berkenaan. Okey? Mana atas dari keldai kurang daripada baghal. Mana datang sifat berkenaan baru sifat buraq ni. Kalau datang atas lafaz binatang dan dia katakan panjang, badan tinggi Dan buraq ni maksud dia diambil daripada perkataan barqun. Barqun maksud dia kilat. Okey? Ada kata pasal kelajuan dia, kata warna dia putih. Kerana Nabi sebut warna dia putih tu kan. Pasal binatang macam kambing ke dan sebagainya. Kalau anda kata dia gelar kambing tu asyatun barqa. Barqa maksud dia apa? Kambing itu setelah bulu dia tadi ada putih yang mengatasi hitam. Bulan-bulan warna putih-putih sebagainya, makin berbarqa. Kan binatang putih kemudian nampak macam tompuk putih kan. Macam cahaya keluar dari tengah kulit dia. Ini panggil barqa. Okey. Dan dalam hadis Nabi kata apa? Dalam hadis ini Nabi terangkan dengan sifat baghal, sifat buraq tadi. Dan kita kata macam tadilah, kita kata binatang tadi Nabi Allah Taala, pasal Nabi tak boleh berjalan dengan sendiri dia. Allah Taala berikan Nabi SAW kenderaan untuk bergerak pada malam tersebut. Memang kita kata untuk macam tu saja sampai kun fayakun tak ada masalah. Allah Taala jadikan asbab. Ada benda macam kita lah nak pergi daripada sini ke Mekah, naik kapal terbang, tak payah pejam mata sampai terus. Kan ada ilmu tu ada, semua orang boleh pergi kan, boleh ramai, tak payah bayar visa kan. Heboh kan, tak ada sibuk-sibuk kan. Ni pun nak kena mahram, tak mahram langgar semua. Nak buat ibadat kononnya langgar. Tapi kita kata lah, tapi konsep dia sekarang ni benda tu bukan itu. Mana asbab. Di sini kita lihat walaupun Allah Taala berikan Nabi SAW kemuliaan untuk sampai dengan laju dan pantas, walaupun Allah Taala boleh datangkan Nabi SAW macam tu saja terus sampai ke Baitul Maqdis, macam tu saja sampai ke Sidratul Muntaha, tapi Allah Taala datangkan dengan asbab. Mana maksud dia dalam sini pun ada binatang tengah-tengah tu yang Allah Taala kata bawa Muhammad. Maksud dia ada benda. Dia bukan macam tak ada benda, macam tak ada asbab. How can? Just like that. Tak. Dan Nabi terangkan binatang berkenaan buraq ni tadi, dia punya kelajuan dia, laju dia Nabi kata yadau hafirahu inda muntaha tarfihi, dia mendetakkan hafir ni actually hoof kan, bahasa Inggeris hoof kan. Kalau bahasa Arab hoof tu khafa, yang tapak kaki macam tapak kaki pada unta
Unta punya tapak kaki dia macam stokin. Bawah tu dia tebal. Dia terapung, dia tak pijak. Macam kalau dia kata macam kuda kan tajam. Kan apa macam kuda bulat. Kuda bulat depan macam tu. Kalau dia kata lembu kan dia ada dua macam tu. Kan? Jadi yang disebut berkenaan dengan tajuk ni hafir ni maksudnya inilah apa kuda lah, macam kuda punya kaki lah. Yang dia macam tu. Dia macam bulat macam tu. Tahu kan kuda punya kaki macam mana? Tak boleh kuda je nak tahu Dia macam ni kan, pernah tengok kaki lembu? Kan dia ada kuku dua kan? Tak perasan juga. Nanti pergi pasar tengok. Pasar Cik Alang pergi pasar tengok. Pergi kat tempat lembu tengok mana kaki tu. Ni tengok tunjuk kaki macam mana. Okey, dia kaki kuda, kaki lembu macam tu. Kaki kuda dia tak ada dua kuku tu, dia ada bulat. Dia bulat je satu. Okey. Macam horseshoe shape lah, tapi di depan lah. Belakang tu ada macam tu, ada dua macam tu, tapi kakak macam tu, dia macam tu. Jadi dia kata, Nabi kata, dia binatang ni punya laju, dia letak je sejauh mata mandang. Dia sentuh je ujung apa tempat yang dia sampai. Mata dia sampai mana? Itu sebab kita fahamkan kat sini, walaupun Allah Ta'ala boleh jadikan Nabi SAW sampai sekelip mata, tapi tak, Allah Ta'ala datangkan juga dengan binatang suruh bawa dia. Sekelip mata juga lah kan, dia sentuh kan sejauh mata mana. Mana 2 langkah 3 langkah sampai dah kan, sampai. Tapi asbab kena ada. Di sini kita kena faham bahawa Allah Ta'ala ajar kepada kita, bukannya benda tu macam just magically I arrived at Makkah. Jangan kita nak macam tu. Kita nakkan dengan asbab juga. Kan doa-doa dan doa musafir kan. Ni jadi kes dulu, ada orang pergi umrah. Dia pergi umrah. Lepas tu dia ajar kat orang ramai. Kata dia baca doa, dia terjemahkan. Dan doa tu bunyi kan, Allahumma hawin alina safarana hadha. Ya Allah, ringankanlah untuk kami musafir kami ini, perjalanan kami ini. Watwi anna bu'dah. Pendekkanlah untuk kami, daripada kami jaraknya. Pendekkanlah untuk kami jaraknya. Soalan, boleh pendek jarak tak? Dah 13 jam lah, mana ada pendek jarak lagi? Betul? Okey. Jadi dia ajar pakcik-pakcik tu baca doa tu. Adalah macam doa skeptikal juga ustaz ni, ajar doa pelik-pelik kata. Tapi doa Nabi. Kan nak watwi anna bu'dah, macam mana nak pendekkan jarak? Okey. Diorang patutnya balik pakai naik ke tempat Itihad. Daripada Jeddah pergi ke Doha KL. Maksud dia ada berapa jam kena transit dan sebagainya. Dia transit 2 jam, lepas tu naik balik. Okey. Maksud dia kalau patutnya dia sampai, kena sampai pada 1,5 hari. 1,5 hari lah waktu Malaysia. Nak jadi cerita, kalau dekat gerak nak kena bawah tu, baca doa. Diorang macam skeptikal. Tapi nak jadi cerita, bas tu gatal masuk tengah-tengah Jeddah, sampai nak hantar pergi airport tu, nak pergi jalan tempat lain, sangkut jam, sampai lewat salah terminal pula. Pakcik-pakcik tu dah mula, ustaz boleh balik ke tidak ni, dia kata. Boleh balik ke tidak? Boleh, relax. Ada salah, kita tamu Allah Ta'ala, kita akan sampai. Jadi nak jadi cerita je lah, pakcik-pakcik dia tahu ada first time, banyak first time pergi, tak pernah pergi datang umrah, first time datang. Hantar kita ke beg kena ambil pun ada yang macam, ustaz nak ambil beg kita ke mana tu? Tak apa, relax kata. Pergi naik makan dulu, nanti beg saya tinggal. Tak apa, kata pergi naik makan. Bila sekali sampai ustaz tu kata apa? Kalau hilang saya bayar, bodoh diam. Dan serius, tak reti nak percaya kan, bayar. Jadi dia pergi naik. Jadi ketika sampai Jeddah, salah terminal. Sepatut terminal yang international pasal Itihad, dia ambil orang kat situ je. Jadi sekali sampai kat situ, dia pergi sampai yang terminal umrah, yang orang buat bahasa lain kan. Sampai dah terlewat, kemudian salah terminal. So kelang kabut nak jadi cerita. Travel agency tu kata, okey tukar kau terbang naik emas. Ada kosong pula tu, naik emas. Dan dengan naik emas, jadi dia straight sampai KL. Mana tak sampai kat Doha, dia sampai pukul apa? Pukul 7 pagi. Awal 7 jam, 6 jam. Jadi doa tu watwi anna bu'dah, asbab dia datang, tapi rupa lain lah. Jangan bayang tiba-tiba kata terbang tu cing terus sampai. Faham tak? Dia actually dengan asbab lah. Nak jadikan benda rentetan tadi, ingatkan makin bila tak baliklah kita. Tak, makin cepat. Mana maksud dia daripada kena singgah Doha dengan transit 2 jam, tambah lagi berapa jam kan? Tiba straight balik KL. Mana doa tu makbul atau tak makbul kan? Macam betul lah kita boleh pendek jarak. Lafaz tu kita faham. Tapi cara Allah datangkan macam mana? Macam Isra' Mi'raj ni Allah datangkan untuk Nabi SAW bergerak dari point A ke point B dalam sekelip mata. Tapi Allah datangkan je binatang tu. Bukan Allah datang just like that. Tentang asbab itu datang supaya kita faham bahawa Allah Ta'ala gerakkan benda ni dengan sebab-sebab yang dikehendaki. Atau nak musnahkan manusia, nak matikan terus orang, dia boleh. Tapi datangkan dengan asbab apa? Ada kemalangan,
ada banjir, ada sakit dan sebagainya. Kalau nak matikan macam tu boleh, mati kun fayakun je. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Dia menghidupkan, dia mematikan. Tapi asbab itu tetap menjadi apa? Tajuk. Kena jaga asbab ni. Jangan kita kata macam kan, tu makan kena makan. Jangan kata nak kenyang, Allah tak nak kenyangkan. Kan, dengan kuasa Allah Ta'ala kita boleh kenyang. Betul lah, dekat udara ni ada hidrogen, ada oksigen, ada karbon, ada sulfur. Udara kita ni kan. Kalau orang tu nak karbohidrat, dia nak apa? Tak payah susah je. Karbohidrat, karbon, hidrogen, oksigen. Sedut je lah. Betul? Karbohidrat, gula, sugar tau. Sedut ramai gula dekat udara. Tak pening kepala kata. Benda tu betul, tapi masalahnya Allah Ta'ala jadikan pada kadar dan sebab. Bukan main suka hati je. Ini kan masalah. Jadi Nabi SAW menyatakan laju binatang ni, laju. Dia meletakkan langkah dia tu sejauh mana hujung mata dia, kan? Apa panjangan dia sampai hujung tu lah tempat sampai kaki dia. Sejauh mana kaki dia dia pandang, selalu tu lah kaki dia akan sampai. Jauh, memang jauh, sejauh-jauhnya. Kita kata bukan menjadi apa benda main-main. Jadi bila Nabi ceritakan sifat binatang Nabi naik, maksud dia sari', okey? Binatang tu laju dan juga jauh dia punya langkah. Langkah dia adalah jauh. Jadi bila kita lihat, dia kata Nabi terangkan lepas tu, Nabi kata qala farakibtu, aku pun naik menunggangnya hatta ataitu Baitul Maqdisi, sehingga aku sampai ke Baitul Maqdis. Okey? Sampai ke Baitul Maqdis. Dan apa dia kata Baitul Maqdis, kemudian Qala, dia sini setiap kali mana tu qala tu Nabi disambung apa Nabi cakap qala farabattuhu bil halaqati allati yarbitu bihal anbiya. Lalu aku mengikatnya, ikat binatang tadi bil halaqati, pada bulatan. Ada sini kat batu tu, ada satu batu tu bulat. Dia kata dia dekat pada dekat tembok yang ni, dinding orang menangis kan, ada kat situ, ada satu tempat. Okey, farabatu bil halaqati allati yarbitu bihal anbiya, pada bulatan yang mengikat padanya semua para anbiya. Binatang tu sepatutnya dia taat pada Nabi dah kan. Mesti Nabi ikat juga apa? Faham tak? Macam tak payah, biar let go lah. Pasal nanti datang tunggu kan, bersiul piwit datang balik kan. Tak ada, Nabi SAW ikat. Kenapa ikat? Sedangkan binatang tu khas untuk baginda SAW naik. Dan Nabi ikat kenapa? Itu kita kata asbab tadi diambil. Jangan tak ambil asbab. So siapa nakkan penyelesaian bagi masalah kehidupan ke apa sebagainya, asbab kena ambil. Biarpun dalam keadaan kita sedang ibadat, kita dalam keadaan tunggu tinggi iman kita, still asbab tu tak ambil. Nabi ikat binatang tu. Apa ikat? Kan lepaskan je lah. Kan kalau kun fayakun kan, petik jadi dia datang balik, apa masalah dia? Bagi dia makan tepi tu. Tak, Nabi SAW ikat. Ini aturan kita cerita dalam aturan tadi, dalam keadaan kemuliaan Allah Taala beri mukjizat dia pun still asbab itu kena ada. Macam Musa lah. Untuk dia lawan dengan Firaun dan sebagainya, tongkat tetap ada. Bukan macam out of nothing, jing kan. Ada tongkat jadi. Mana maksud dia ada asbab. Asbab kena ada. Bukan tongkat tu dia jadi dengan sendiri, tak. Tongkat tu kena campak dulu. Tak campak tak jadi. Faham? Nak minum air kena ketuk dulu. Bukan tiba-tiba keluar mata air, tak. Kena ketuk tongkat dekat batu, keluar mata air. Maksud dia ketuk tongkat ke laut terbelah. Asbab itu ada. Asbab itu ada. Lepas tu Allah datangkan dengan yang lain. So jangan kita salah faham berkenaan tajuk masalah kemuliaan ataupun bantuan Allah Ta'ala datang dengan out of nothing, tak. Dia mesti ada asbab. Kita bergerak, barulah asbab itu datang. Baik. Dia kata qala thumma dakhaltul masjida, kemudian aku masuk masjid, fa sallaitu fihi rak'atain, lalu aku solat dalamnya 2 rakaat. Ni kita balik tadi, nanti naik ke atas terima 5 solat. Sekarang ni solat ada dah, tapi solat macam mana? Wallahu alam. Tak ada kesepakatan para ulama berkenaan solat apakah Nabi SAW solatkan. Bahkan kita cuma tahu ada solat Nabi buat sebelum daripada terima solat fardu yang kita ada. Bahkan para sahabat Nabi SAW sebelum datang solat fardu, mereka diwajibkan untuk bangun malam. Saya bengkak-bengkak kaki. Datang solat fardu, di stopkan bangun malam tadi, dijadikan sebagai solat yang sunat saja. Kalau tidak, wajib ke atas mereka. Nabi berterusan. Solat fardu itu fardu, yang wajib, yang sunat macam solat malam tadi tetap wajib ke atas Nabi SAW. Itu beza. Tu Nabi SAW tidak berhenti solat walaupun lepas daripada baginda jadi dapat solat 5 waktu. Adapun untuk orang awam yang lain, lepas datang solat 5 waktu, maka diringankan untuk mereka. Maka malam tadi pilihan optional.
Nak buat boleh, tak buat pun tak apa. Tapi untuk Nabi, untuk sebelum daripada itu yang kita belajar dalam kita surah Al-Muzammil, mereka bangun setahun bengkak-bengkak kaki sehingga diberikan mereka solat 5 waktu, lalu diringankan daripada mereka solat malam, tak perlu bangun sepanjang malam dan sebagainya. Pasal diorang boleh ibadat zaman dahulu hanya pada waktu malam je. Pada waktu siang kan dikacau dan sebagainya. Jadi Allah Ta'ala berikan kepada mereka lepas tu solat 5 waktu, maka dengan zahir mereka solat solat di hari ramai dan sebagainya. Baik. Jadi dia kata Nabi masuk masjid dan solat 2 rakaat. Macam saya kata, tak tahu solat macam mana, tak perlu dipersoalkan. Thumma kharajtu. Kemudian Nabi kata, kemudian aku pun keluar. Faja'ani Jibrilu alaihi salam, lalu datang kepada aku Jibril alaihi salam bi ina'in min khamrin, dengan satu bekas daripada arak, wa ina'in min labanin, dan juga satu bekas daripada susu. Satu bekas minuman daripada arak, satu bekas minuman daripada susu. Fakhtartul labana, lalu aku pun pilih susu. Faqala Jibril, lalu berkata Jibril, ikhtartal fitrata, engkau telah milih fitrah. Atau dalam satu riwayat kata, asabtal fitrah, engkau telah menepati fitrah. Asal fitrah ni maksud dia adalah permulaan penciptaan. Okey, dan kita kena bezakan dengan perkataan fatara, maksud dia apa? Aftara yuftiru, maksud dia berhenti fasting, breaking fast. Itu kena bezakan. Kadang-kadang ada orang yang macam zakat fitrah tu, dia ingat zakat fitrah tu kembali fitrah kepada semula asal jadi dan sebagainya, terjemahan dia lah. Sedangkan zakatul fitr itu dikeluarkan kerana kita berhenti berpuasa. Kata Nabi kata yaumul fitri, yaumul fitr, yaumul yuftirun nas, adalah hari di mana orang ramai berhenti berpuasa. Wa yaumul adha, hari adha, yaumul yudhihin nas, hari di mana orang ramai menyembelih binatang. Itu di Mina. Dari sana, bukan sini. Sembelih binatang tiap hari kita sembelih. Kan? Maksudnya yaumul adha tadi tepat pada hari berkenaan penyembelihan tu. Kalau hari fitrah ni, hari fitr adalah bukan fitrah, hari Aidul Fitr adalah hari di mana orang berhenti berpuasa. Kan? Futur kan? Futur maknanya sarapan pagi, breaking fast. Yang ini fitrah lain. Jangan integrate meaning dia. Nanti orang salah faham ni. Jadi asal fitrah ni, perkataan fitrah yang dimasukkan oleh Jibril alaihissalam pada Nabi, asal fitrah ni adalah permulaan penciptaan. Yang mana asal kejadian maksud dia. Dan daripada ni apa dia kata apa? Daripada apa? Fatara nabal ba'ir. Mana bila sebut dalam, bila unta kan, bila dia beranak kan, dia punya apa, dia punya kepala mula keluar tu, apa tahu, gigi dia mula keluar kan, gigi taring dia unta taring, tahu kan? Kita pernah tengok kita tengok gigi unta ada taring. Masalah kan Jaya. Ini tak boleh, kalau tak tunjuk nanti kan masalah. Nanti kita tak tahu. Dia ada gambar dia kejap. Macam mana tunjukkan? Hidup Malaysia tak makan gambar, makan unta sangat. Sekejap ni. Zoo negara masalah unta tak lama. Ada. Asyik mati je. Ni. Nampak dia gigit. Orang tunjuk gambar gigit tu. Dia ada gigi taring dia. Ada kawasan gigi taring. Mana entah. Tunjukkan. Tadi gambar pertama tadi. Gambar pertama tadi duduk. Kenantis. Dia gambar yang asal je lah. Ni nampak ni tepi ni. Ni. Nampak ni. Nampak tu. Nampak kan? Tu. Actually sebenarnya unta yang pupus dah kot. Yang dinosaur tu unta yang pupus. Tak, binatang pupus sebenarnya. Dia orang yang masalah yang kata benda tu ada dinosaur. Benda-benda entah. Nah, ni tak adalah, tak tumbuh lagi. Yang dah tumbuh keluar lah, nampak gigi dia. Gigi dia tajam-tajam. Jadi ada ujung belakang tu. Nampak tu, tepi tu. Ada bawah atas, bawah dan atas. Ni, nampak. Jadi unta ni dia gigi tu yang dia jaga. Main kena gigit ni sakit yang salahkan orang. Okey. Jadi dia ada gigi, okey. Itu. Dalam sikit kan. Jadi bila orang kata apa, fatara nabal ibair, fatara nabal itu maksud dia bila orang Arab katakan muncul, timbul. Mana apa terbit apa taring unta tu bila mana idza betada akhuruju, bila mula keluar. Dan itu juga orang Arab tu apa kata? Dikatakan apa Mutahakim bin Abbas fil bi'ri ana fitratuhu fatartuha.
Okey, contoh macam ada orang dahulu bila dia dia datang minta hukum, minta pengadilan zaman lepas Rasulullah SAW dahulu terhadap Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, lalu dia berkenaan satu telaga dan lelaki berkenaan kata ana fatartuha, mana aku yang fitrahkan dia, maksud aku yang mulakan gali dia telaga ni. Mana waktu tu dia minta supaya dia pengadilan pasal apa, mungkin Ibnu Abbas kata dia ambil benda tu, maka dia kata aku yang mula gali telaga berkenaan. Dan dikatakan juga dalam Al-Quran, Allah Ta'ala kata surah Ar-Rum ayat 30, fitratullahi allati fataran nasa 'alaiha, fitrah Allah yang telah fitrahkan manusia di atasnya. Maksud dia Allah Ta'ala jadikan semua jadi kepada manusia di atasnya. Mana maksud dia untuk bersiap sedia bagi mengenal Allah dan mengakui terhadap Allah Ta'ala. Sedia macam manusia, kita kata akal kita boleh automatik terima berkenaan dengan ketuhanan sebenarnya. Mudah, simple je. Kita kata bila kita perhatikan alam dengan apa Allah jadikan daripada sistem yang ada ni, mengajarkan akal kita mesti datang daripada yang macam ni lah. Akal kita kata, bila saya kata sini, yang buat mentol ni, dia mesti ada kaca. Pasal yang tak ada barang tak boleh buat, kan? Orang tu dia tak ada kaca, dia ada plastik je. Tiba-tiba mentol ni daripada kaca, maka bukan dia yang buat. Dia mesti boleh, dia mesti ada miliki barang berkenaan. Menafakidu syai' la yu'ti. Okey. Lepas tu yang satu dalam masa sama, benda yang mentol kita ada ni mengajar kita tuan yang buat dia, walaupun kita tak pernah tengok tak kenal dia gemuk ke kurus, lelaki ke perempuan, tapi tahu tak dia ni mesti tahu elektrik. Mesti tahu kan? Dia mesti, walaupun benda berkenaan tak nampak pada benda ni. Kita tak nampak pada orang tu rupa orang ni, ni pandai elektrik. Mana ni nampak kat kepala dia? Kan ke orang buat mentol muka macam mentol? Tak ada kan? Kan actually everybody is actually dia dengan diri sendiri, tapi kepandaian seorang tadi dapat dilihat pada makhluk dia buat. Benda yang dia buat. Macam contoh macam orang tu buat meja, kemas, teliti. Kita kata orang tu precise. Orang tu teliti. Orang tu seorang yang bijak daripada mengukur ukuran sebagainya. So tertib dan sebagainya. Jadi kita boleh tahu sifat dia tanpa kita lihat orang dia sebenarnya. Daripada makhluk. Itu tak jadikan pada diri kita memang sifat yang sebenar. Kita kata tengok kita faham. Macam tu kita kata boleh kita tengok dalam diri kita ni kan. Mana kita ni dengan mental kita lagi complicated. Betul? Kalau kita complicated lagi, takkanlah yang membuat kita jadi tiba-tiba tak sengaja. Mental ni tak terima. Ni jadi siapa buat ni? Tak ada siapa buat, encik. Siapa buat? Entah lori kaca, langgar lori aluminium, langgar lori bawa gas gas argon dan sebagainya. Accident dekat plus highway, letupan tu berlaku, muncul mentol. Mana boleh kita terima? Tak boleh terima. Akal tak boleh terima. Even kalau saya kata kita tumpahkan air dengan graviti, kita kata apa possibility air tu jatuh, akan tulis nama seseorang. Atau kita kata macam Bismillahirrahmanirrahim tu, tak ada siapa tulis. Tapi angin daripada sana, daripada kipas belakang sebagainya, diterbangkan habuk di tepi tu. Dia bismillah. Boleh? Tak boleh kan? Ini akal kita. Mana fitrah tak nak jadikan, kita tak boleh terima benda tu jadi dengan sendiri. Pasal apa? Aturan, ketentuan, ketetapan, ilmu, kehendak menunjukkan bahawa dia ada ciptaan yang mengetahui. Kan orang tu kena tahu bahasa Arab. Tahu tu bar apa? Lepas tu dia kena teliti, kena sekian. Kalau dia bar dia tulis sini, sin tulis sini, ini ujung sana. Tak ada ketelitian, itu random. So alam bukan random. So akal kita tak jadikan fitrahnya manusia ni boleh faham dan juga tahu tentang siapa pencipta dia. Itu Allah Ta'ala ni bagi half. Sebelum wahyu datang, half diri kita dah bersedia untuk menerima iman. Tak ada masalah sebenarnya. Dan maksud dia, dan para ulama terjemahkan kat situ, fitrah Allah Ta'ala yang telah fitrahkan manusia di atasnya adalah Islam. Tu yang Nabi kata dalam hadis yang sana, Nabi kata kul mauludin yuladu al fitrah. Semua anak dilahir di atas fitrah. Maka fa'abawahu, maka mak bapak dia lah yuhawidanihi, meyahudikan dia. Kan dengan environment mak bapak dia buka pada dia, awi majisani, awi nasirani atau menasranikan dia, awi majisani atau pemajusikan dia. Maksud dia the opposite of Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Opposite dia bukan suara hati. Opposite dia apa? Islam. Dia opposite. Disebut Islam itu pasal dia segi kefahaman. Kita bukan tak boleh kata suara hati. Ada orang terjemah suara hati. Saya tanya dengan dia dapat mana? Dia kata ilmu Allah Ta'ala luas. Kan? Mana kita yang saudara Adli sebut tu, itu sekelumit daripada ilmu Allah. Ilmu Allah Ta'ala luas. Dia nak kata dia punya betul juga. Tafsiran Al-Quran yang pakai akal bang. Dan dia kata benda ucapan kita tak boleh. Pasal Al-Quran Karim diterjemahkan dan difahami melalui Quran, hadis, Quran kata-kata sahabat, Quran kata-kata tabi'in, barulah sikit Quran dengan bahasa Arab. Jelas one. Jadi bukan kita main-main lompat. Quran dulu. Tengok. Ada ke Quran terjemah Quran. Pasal Allah turunkan Quran, dia lebih tahu apa benda yang dikenaki dengan benda berkenaan.
Lepas tu Quran dengan hadis. Datang hadis Nabi kata kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak dilahirkan di atas fitrah. Mana atas asal semula jadi. Fa abawahu, maka mak bapak adalah yuhawidanihi, yahudikan dia. Opposite Yahudi apa? Islam. Au nasrani ataupun nasranikan dia. Opposite Nasrani apa? Islam. Au majusani atau memajusikan dia. Siapa? Opposite majusi adalah Islam. Bukannya maksud dia suara hati. Saya kena geram juga. Benda ni kan kadang dia main lah. Dia kata suara ilmu Allah Ta'ala luas. Lepas tu dia tiba-tiba bagi saya soal lah. Saya duduk. Tapi cerita dia gitu. Macam benda ni memang kita kata, dan bahkan para ulama kan, ia adalah diambil, apa yang diambil di atas zahir Adam. Mana maksud dia zahir anak-anak Adam ni, di mana Allah Ta'ala keluarkan semua anak cucu dia. Yang Allah Ta'ala kata alastu birabbikum qalu bala tu. Mana bukankah aku Tuhan kamu? Allah Ta'ala tunjukkan kita pada alam roh lagi, kita dah kenal Allah Ta'ala siapa. Ada kata itu rububiyah Allah Ta'ala, yang mengakui, manusia ni akui ketuhanan Allah Ta'ala secara automatik. Bahkan orang-orang bukan Islam, kerana terpaksa dia orang jadikan berhala-berhala sebagai perantara. Yang menjadikan berhala tu dia. Yang berhala tu yang disembah tu pun makhluk yang diciptaan juga. Tapi dia kata berhala ni gambaran, simbolik bagi orang yang baik rapat dengan Tuhan. Yang dewa ni tadi atau orang tadi, kalau kita minta dengan dia, dia sampai kepada Tuhan. Ini yang dijadi dalam masyarakat Cina contohnya. Bila kata dewi-dewi, dewa-dewa tu kan yang pakai pedang, pakai sekian. Half of that is actually from daripada sejarah. Mana dewa perang dia yang ada janggut tu kan. Ada satu dia saya tak ingat lah, saya tengok filem dia. Bukan Jackie Chan. Benda tadi dia general tu, general perang. Satu peperangan tu dia kata dia ni invisible. Payah nak mati. Sehinggalah orang dia sendiri yang kawan dia sendiri yang khianat dia baru dapat bunuh dia. Tapi ketika dia orang letakkan tu, kepala dia orang asyik tempat lain. Takut nanti lekat dekat badan, takut hidup balik. Serius. Tapi benda tu kisah tu boleh kena tengok balik. The Three Kingdom ke apa? Tak nama saya tengok cerita tu dengan abang saya. Abang saya nak cakap banyak lagi. Ni sebenarnya general scan dia. Banyak pula dia baca. Saya kata ya benar kan. Dia banyak suka kisah perang ni. Jadi orang tu dikatakan invisible. So start dari situ penyembahan tu berlaku. Kita tu macam masyarakat kita lah. Pergi kubur dan sebagainya, wali-wali tu. Sama aja, tak ada beza. Nothing, tak ada beza pun. Pasal orang Cina kata, saya ingat saya tanya kan, ada kawan saya tanya budak Cina, dia kata kenapa sembah Tuhan banyak? Kerana Tuhan korang rupa macam-macam dan sebagainya. Budak Cina kata itu bukan Tuhan kami. Dia kata itu dewa, itu atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan, close dengan Tuhan. Jadi kami minta dengan diorang dan bagi tahu pada Tuhan. Perantara macam kita orang Melayu kita lah, wali-wali sama je, tak ada beza. Tapi kalau cakap macam ni, yang pakai serban jubah marah gila. Kan saya kata macam ni, mana boleh cakap macam tu? Mana sama? Apa tak sama? Ni sama je lah. Kan minta direct Allah Ta'ala dan kita tak serupa dengan mereka. Minta dengan Allah Ta'ala secara direct. Dan anda berbeza dengan mereka. Dan maka kalau anda perantara lagi, dan anda masih sama dengan mereka. Tak ada beza kita dengan mereka. Jadi kita kata benda macam tu, kita kata macam diorang fitrahnya, kita kata manusia ni akan percaya Allah Ta'ala je. Tuhan lain atas daripada dewa-dewa yang disembah. Saya ingat cerita saya kata orang pasang aircon kat rumah. Kan dia sini dia untuk pasang, dia bersihkan aircon, servis aircon tu. Lepas tu kemudian saya sembang, panas lah, betul panas. Tapi lah bila hujan bising pula. Betul lah dia kata kalau saya jadi Tuhan Allah pun saya pun ni pening kepala. Orang manusia ni bagi panas pun tak mau, bagi sejuk pun tak mau, dia kata. Jadi dia kata kalau dia jadi ini lafaz jadi tak kata pun dewa dia. Saya tahu yang turunkan hujan bukannya dewa-dewa. Faham tak? Dewa tu perantara, dia cakap yang tu, perantara. Budak sekolah, budak lelaki tu dia kata itu atuk nenek kami yang baik dengan Tuhan. Mereka minta dengan mereka. So jadi benda-benda berkenaan asas bahawa ada Tuhan selain Allah, yang atas daripada dewa-dewa mereka sembah, mereka ada kepercayaan tadi. Mereka tahu atas tu ada lagi. Even orang Kristian sendiri pun tahu bahawa Isa dijadikan. Mana atas daripada Isa, ada lagi atas daripada Isa. Mana the Father kan. Jadi cuma yang terbaru ni dia kata the Father is the Son. The Son and the Father and the Father and the Son is the Holy Ghost. The Holy Ghost is the Father. Itu pening kepala pula. Kan? Yang tu pening lah. Dia semua sekali sama. Itu masalah juga. Actually yang banyak ni diorang asingkan. Pasal Isa berdoa dan sebagainya. So macam ada atas lagi daripada Isa. Kalau Isa tu Tuhan, ada atas lagi daripada dia. Kan? Itu pelik, diorang pelik sikit. Ada kata Isa anak Tuhan, ada kata Isa Tuhan sendiri. Macam-macam benda pelik diorang ni. Kan? Jadi secara tak langsungnya memang kita kata fitrah tu adalah Islam, adalah asas manusia mengakui Tuhan. Dan dikatakan fitrah itu adalah Islam. Ini tafsir yang banyak menyatakan fitrah itu adalah Islam. Okey? Bahawa dan dia adalah apa yang dirangkumi oleh fitrah akal secara permulaan. Maksudnya secara asas permulaan. Maksud dia bila dia dimaksudkan dalam kata-kata Jibril tadi, maksud dia pilihan Rasulullah SAW untuk mengambil susu tu merangkumi
fitrah akal itu, mana secara asas, mana dia bersih, putih, tidak bercampur dengan apa-apa, tidak ke timur, tidak ke barat, mana universal, macam susu kan, universal. Ia adalah satu benda yang jadi makanan yang sempurna. Dalam tu ada macam semua benda, makanan yang komplit. Tak ada vitamin C, tak ada. Vitamin C je yang dia kata tidak terkandung tu. Lain semua ada. Ada protein, ada lemak, ada semua. Kecuali vitamin C. Tak vitamin C pecah. Try tuan orang tu susu tak jadi apa. Lalu nak minum terlalu je. Baik. Jadi dimaksudkan dengan apa dengan ni? Maksud dia dimaksudkan dengan hadis Nabi, sabda Nabi ni kepada sabda baginda yang satu lagi itu kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Semua anak dari atas fitrah. Itu yang Jibril maksudkan bila kata ikhtartal fitrah, engkau telah memilih fitrah, atau asabtal fitrah, engkau telah menepati fitrah. Maksudnya asal kejadian itu, asalnya manusia ni semuanya nak balik kepada Allah Taala, mengakui Allah Taala Tuhan. Itu ataupun Islam. Dia bukan lari kepada yang lain. Dia tahu Allah Taala Tuhan dia. Bahkan akal manusia bersedia untuk menerima ketuhanan Allah Taala tanpa sebarang syak sebenarnya. Tapi tengah-tengah tu datang tapi tu. Mana datang tapi dia. Dan dinaskan dalam hadis yang lain, dalam hadis yang lain Nabi sabdakan dalam hadis Sahih Muslim, contohnya hadis nombor 2865. Hadis berkenaan Nabi bersabda, Jabalallahu al-khalqa ala ma'rifatihi. Jabalallah, Allah Ta'ala telah menetapkan ataupun memfitrahkan, menjadikan secara semula jadi al-khalqa, makhluk segala makhluk ni, ala ma'rifati, untuk mengenal dia. Maksudnya everybody actually disediakan untuk mengenal Allah Ta'ala. Memang siap, kita dah ada kemampuan untuk mengenal Allah Ta'ala. Dan bahkan macam kisah-kisah yang banyak saya ceritakan dahulu, macam mana orang bukan Islam masuk Islam sejak kecil dalam environment kafir, environment sembah berhala. Dia boleh kata kepada bapak dia, bapak buat Tuhan, bapak maksudnya kepada Tuhan, kenapa bapak sembah Tuhan, bapak lagi baik dari Tuhan. Dia actually itu environment dia dah actually sepatutnya just believe. Tapi terkeluar dari mulut soalan tadi. Sebab apa? Sebab di situ fitrah yang asal yang Allah Ta'ala jadikan, kita terima. Contoh macam Allah Ta'ala jadikan dalam Quran, bila sebut berkenaan dengan Tuhan, bila Allah Ta'ala ceritakan berkenaan dengan Isa AS. Okey? Mal masih Maryam illa Rasulullah. Okey? Tiadalah Isa Maryam ni kecuali utusan Allah Ta'ala. Wa ummuhu siddiqah, dan ibu dia adalah seorang yang siddiq, mana sentiasa benar. Allah Ta'ala terangkan lepas tu, kana ya'kulani ta'am. Mereka berdua dahulu makan makanan. Allah Ta'ala nak terangkan diorang bukan Tuhan. Allah Ta'ala kata kana ya'kulani ta'am. Mereka dahulu makan makanan. Kenapa Allah Ta'ala terangkan makan makanan? Sebab lepas anda makan, anda pergi mana? Okey, boleh bayangkan Tuhan yang pergi tandas, sakit perut, demam. Tak boleh lah, actually fitrah. Kita seharusnya tak boleh terima. Kan whoever yang ada perlu rehat ke jaga kita, kan Tuhan ni tidur, Tuhan sakit, we cannot say that. Tak boleh terima. Akal kita, fitrah kita tak boleh terima benda berkenaan. Secara fitrah je tu Allah tahu pasal, sebab Allah sebut dalam Quran surah An-Nahl 278, Allah nyatakan wallahu akhrajakum, wallahu akhrajakum, surah An-Nahl 78, wallahu akhrajakum, Allah lah yang keluarkan kamu, min butuni ummahatikum, di perut ibu-ibu kamu, la ta'lamuna syai'a, kamu tak tahu apa-apa. Kosong, zero. Kosong, tak ada benda. Lahir kosong, tak ada input apa-apa. Maksud dia itulah yang kata Nabi kata putih dia boleh sekian. Okey, tapi zaman sama bila dah kosong tadi, Allah Ta'ala jadikan apa? Wa ja'alakumus sam'a, Allah Ta'ala jadikan untuk kamu pendengaran, wal absar, penglihatan, wal fuad, dan hati atau akal, yang mana tiga alat tadi mengisi dalaman ni. Kan apa orang tu dengar, apa dia lihat, apa dia faham, itulah dia lepas tu. Macam kita kata, yalah, macam kita kata mak kalau anak seorang orang Arab letak dengan orang Melayu, dia cakap apa dah besar? Anak orang Melayu letak dengan orang Cina, besar cakap apa? Pasal pengisian tadi, apa dia dengar, apa dia lihat, apa dia faham. Apa dia dengar, apa dia lihat, apa dia faham. Itulah kita. Dan matlamat akhir untuk pemberian alat-alat belajar tadi, la'allakum tashkurun, moga-moga kamu bersyukur. Maksudnya maksudnya alat itu kalau pakai betul, orang tu kenal Allah Ta'ala, dan akhirnya dia akan bersyukur. Kalau tak reti pakai, dia masalah. Tak reti nak pakai, ada alat tak reti pakai, masalah juga. Jadi Allah Ta'ala berikan alat tadi, maka kena pandai pakai, gunakan. Pasal Allah Ta'ala jadikan atas asasnya kita takkan balik divert kepada kekufuran. Takkan kita nak menyekutukan Allah Ta'ala. Jadi kita kata nak ajarkan manusia ni, kita kata kalau contoh macam kita macam bila macam Nabi kata apa, tak ada yang lebih sabar banding Allah Ta'ala. Allah Ta'ala paling sabar, paling sabar. Tak ada siapa yang lebih sabar banding Allah Ta'ala.
Mana dia bagi makan makhluk dia, bagi hamba dia makan, tapi hamba sembah makhluk Tuhan lain. Macam kita lah, kita kata kalau kita ada maid kan, kita beli apa orang kata apa, beli dia punya visa, bayar dia punya sekian, semua sekali kita uruskan. Puluh-puluh ribu habis sekali kan. Nah, dia tak lari, tak ada masalah. Bukan, dia kerja untuk jiran kita. Kita bayar dia, tengok pergi mana pun tak aku punya duit. Tengok kat rumah jiran tengah mop. Kan sapu sampah, pasang mentol, macam-macam benda dia buat. Kan cat rumah. Ya benar maid aku pun jadi. Kan mana boleh kita kita akan sabarlah. Allah Taala, dan ini gambaran Allah Taala berikan. Mana semua benda Allah Taala bagi tapi kita lari ke tempat lain. Fitrahnya kita tak boleh terima. Secara asasnya tak boleh terima, kita tak redha untuk diri kita. Kenapa kita redha untuk Allah Taala? Benda yang sama. Ya itu dengan apa benda lain. Jadi fitrah tadi yang Allah Taala apa kekalkan. Seolah-olah dalam hadis ni, dia kata seolah-olah makna hadis ni bahawa apabila baginda cenderung kepada mengambil benda yang Allah Taala dah tetapkan atas diri manusia ni, mana yang fitrah ke atas manusia, dan Allah Taala tetapkan atas diri manusia, yang mana benda tadi tidak akan menimbulkan kepada kerosakan. Mana tak bawa kerosakan. Mana benda Nabi bawa tadi, asas susu tadi, kan dia tak bawa kerosakan, dia bawa kepada kesihatan. Adapun arak kan bawa kepada kerosakan, pergaduhan, permusuhan, perbalahan, kan, langgar tiang lampu, langgar tiang elektrik, langgar tu hilang tak tahu ke mana kan. Kemudian apa, aksiden, macam-macam lah, keluar cakap betul-betul. Mana hasil yang satu, susu tadi, kepada kesihatan. Jadi hasil dia kepada apa? Keburukan. Jadi Nabi pilih apa? Fitrah yang mana asas iaitu yang tak jadikan untuk kebaikan dan juga keelokan. Okey. Dan juga Nabi berpaling ataupun divert daripada apa yang begitu juga dia kata daripadanya akan terlahir atau terbit kerosakan, itu arak tadi, atau daripada jenis dia, iaitu apa yang menghilangkan akal dan yang menghilangkan akal iaitu menghilangkan akal. Yang akal tadi kita tahu bahawa menyampai kepada apa? Kepada kebaikan. Bila alat akal tu dah hilang, apa dia tinggal? Dan perkataan khamrun actually perkataan khamrun ni daripada perkataan bahasa Arab khamara. Khamrun actually maksud dia, asal dia adalah menudung kepala. Khamara ataupun bekas minuman tu dia khamara, masa tutup bekas kan, ghata atau khamara, mana tudungkan, itu maksud dia khamar, asal dia. Tetapi bila dah dipakai di kepala, kan khimar, kan tudung kepala, macam dalam surah apa, An-Nur ayat 31, Allah nyatakan wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihin, dan mereka melabuhkan tudung kepala mereka ke atas belahan baju mereka. Ni ayat Quran surah An-Nur ayat 31. Mana khumur, khimar tu maksud dia bukan ha. Kalau himar keldai. Khumur maksud dia ni, dia punya apa, kha dengan kha maksud dia tudung kepala. Dan khamrun tu dipanggil khamrun sebab dia menudung apa? Akal tertutup. Yang akal kita tahu membawa manusia kepada kebaikan. Bila akal tertutup, apa lagi tinggal? Manusia tak ada beza dengan binatang. Pasal binatang tak ada akal kan? Manusia yang minum arak je tak ada akal. Mana dia ada akal? Tak sedar apa dia buat. Makanya dia gila. Sementara gila sebentar. Dengan sebab itu kita kata benda ni menyebabkan, dengan sebab itu arak tadi tidak membawa kepada kebaikan. Dan apa yang akal tadi juga menyampaikan manusia kepada ke maslahah, dan menempatkan tuan dia, pemilik akal tadi, kepada apa benda betul, mengelokkan perbuatan dia. Okey? Dan mengajak pada benda yang baik. Itu yang kata apa dia kata apa dalam riwayat yang lain, dia kata asaballahu bika. Asaballahu bika. Engkau telah tepat dan Allah tempatkan engkau. Jadi yang maksud dia dalam lafaz yang lain, maksud dia tepat tadi makna dengan akal tadi. Allah tempatkan kita dengan akal yang kita ada. Dan boleh juga dimaksudkan dengan itu bahawa bahawa datang dalam perkara berkenaan adalah mungkin persamaan ataupun sangkaan baik bagi penyamaan, kerana susu ni adalah benda pertama yang masuk dalam dada anak-anak daripada makanan. Mana the best thing yang pertama masuk adalah susu. Lalu dan masuk ke dalam perut dan sebagainya. Maka dengan sebab itu dikatakan fitrah. Mungkin itu juga sebab nama dia. Kan dia fitrah ni pasal dia mula-mula masuk dalam perut seorang anak. Tapi makna-makna yang lain awal tadi mungkin lebih baik yang masuk yang lain awal tadi. Tapi benda ni kena jugalah. Maksud yang terakhir dikatakan fitrah tadi adalah pasal fitrah dipanggil fitrah sebab dia benda yang mula masuk dalam perut anak. Seorang anak tu benda mula masuk dalam perut dia. Jelas? Okey, ada soalan? Ada, kita berhenti kat sini. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu alhamdulillah alamin. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.